wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajmain, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajmain, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf, syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita baca sebanyak 17 kali sehari dalam solat kita. Dan dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Au kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, semua perbuatan tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya, au ila imra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama,
Mawaddatus sadiq haru akan dapat dilihat pada waktu adalah lurus, dan moga-moga Allah sentiasa membetulkan atau mengelokkan akan niat kita sepanjang dalam hidup ini, supaya niat kita tidak bahawa dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Jadi nak menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah SWT, berkata hukama seperti mana kita bacakan tadi, mawaddatus sadiq, dibuktikan. Kesungguhan akan boleh dibuktikan apabila tak dinamakan ujian waktu kita tengah orang cakap apa, bermudah-mudah. Ada juga yang dinamakan ujian kesenangan. Tetapi ujian yang orang cakap apa, mencabar kehidupan kita apabila kita berada dalam kesempitan. Masa itulah bukti keimanan kita, setia kita kepada apa yang mengukurnya, dan juga nanti selamat juga di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal. Di surau dan seluruh saf pimpinan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung dekat surat 6. Nombor 6. Muka surat 5 nombor 6. Nisbah. Itu kitab Rumi kan? Kitab Jawi muka surat 6. Kitab Jawi saya muka surat 6. 6 nombor 6. Kalau muka dia lain pun tak apalah, janji nombor tu 6. Yang ini nisbah ilmu ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab 6, nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu, iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali. Okay, ini kita sambung dalam bab mabadi asyarah. Mabadi asyarah ni apa? Senang ringkasnya, seolah-olah dia nak cerita tentang ciri-ciri ilmu yang kita nak mengaji tu. Beberapa perkara-perkara yang kita kena ambil tahu sebelum kita nak belajar satu tauhid lah. Jadi yang kita bahaskan ni ilmu tauhid. Bukan kita bahas ilmu-ilmu yang lain, ilmu fiqh ke tasawuf ke tak. Ini kita bahas ilmu tauhid. Maka nombor 6-nya, ciri-ciri yang ke-6-nya iaitu pencirian tentang nisbah. Apa maksud nisbah? Nisbah ni makna timbang-timbang, bandingan. Jadi bila dibanding-bandingkan antara ilmu tauhid ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Nisbah ilmu ini tu maksud ilmu tauhid lah, dengan lain-lain ilmu, dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain ni semualah, tak kira lah ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu tajwid ke, ilmu apa lagi, ilmu matematik ke, tak kira lah, buh lah apa pun. Jadi nisbahnya, bandingnya ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain, maka jawab ulama, iaitu ilmu ini, ilmu tauhid ini ialah ilmu yang terbangsa kepada agama Islam. Yang pertama sekali, ilmu ini ilmu yang berkait dengan agama. Dulu, naklah. Bila bertembung antara akhirat dengan dunia, maka mana lebih berat, mana lebih utama? Akhirat. Lebih penting agama. Sebab agama urusan kehidupan kita daripada mati, hidup, mati. Kan? Asal kita pun tak hidup, mati. Masa alam roh dulu hidup, lepas tu mati balik. Itu panggil agama. Agama-agama ni bukan maksud semayang je. Kita kadang-kadang orang awam dia tersalah faham. Dia faham agama ni semayang, puasa, baca Quran. Itu sebahagian daripada agama. Tapi bukan itu saja agama.
Agama ni apa dia? Agama ni bukan cakap Arab. Agama ni cakap Melayu. Sebab dalam bahasa Arab tak ada huruf ga. Agama, ga tak ada. Kan? Agama ni cakap Melayu. Bahasa Melayu lama. Sanskrit lama. Jadi kalau dalam bahasa Arab, apa dia agama? Agama dalam bahasa Arab ialah ad-din. Kita baca dalam ayat Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ad-din tu agama dalam bahasa Arab. Jadi ad-din tu pula apa dia? Apa falsafah ataupun apa makna pada agama tu sendiri, ad-din tu sendiri. Jadi makna agama ialah nizamul hayah. Apa maksud nizamul hayah? Nizam artinya sistem. Bahasa kita moden panggil sistem lah. Nizamul hayah, sistem hidup. Bila sebut sistem hidup, maknanya kitaran hidup. Atau lebih mudah lagi, cara hidup. Itu dipanggil agama. Jadi bila sebut cara hidup, dia tak hanya merangkumi semayang saja. Dia tak merangkumi hanya puasa saja. Ataupun baca Quran saja. Tapi bila sebut hidup, serba-serbi, apa saja yang berkait dengan hidup. Makan, minum, bekerja, berjalan, berkeluarga, bekerjaya, semua. Sebab tu, hukum Islam mencakupi semua. Islam tak hanya membicarakan solat, malah Islam membicarakan soal makan dan minum. Kulu tayyibah, kan? Makanlah yang baik-baik. Allah sampai perintah, soal makan pun Allah jaga kita. Allah tak bagi kita makan benda yang tak boleh makan, larang. Benda yang memudaratkan, benda yang haram. Sampai ke bab makan, bab minum, semua serba-serbi. Jadi bukan hanya solat saja. Jadi kalau dah sampai makan minum pun, sampai bab najis pun bicara Islam. Bab taharah, bab menyuci najis. Kalau bab najis pun Islam bicara, takkan bab memilih pemimpin Islam tak bicara. Betul? Ini bukan politik. Tak bawa bendera, bawa poster je. Nak badal haji. Kan? Ada jadi soal pilih. Jadi ada orang dia kata jangan politik di masjid surau. Nampak? Kalau maksud politik itu kempen parti dia, suruh sokong dia, itu baru tak boleh. Sebab itu kerja-kerja kempen tak boleh buat dalam masjid surau, itu buat di luar lah. Kan? Tapi kalau membicarakan kepentingan kepimpinan Islam, tuan-tuan, mesti Islam yang memerintah. Jangan sampai orang bukan Islam memerintah kita. Itu kan kempen. Itu menyelamatkan agama tu. Itulah namanya politik Islam. Kan? Kita kena angkat kepimpinan Islam. Sebaik mana pun si kafir, dia tetap kafir. Dia tidak sujud pada Allah. Kan? Jadi kita kena letakkan mesti orang Islam. Mesti orang beriman. Walaupun mungkin dia ada kurang. Tapi dia tetap lagi dikira sedara se-Islam sesama kita. Jangan sampai sedara se-Islam kita berbunuh-bunuhan, bergaduh, tiba-tiba dengan yang tidak sedara se-Islam, yang kafir pula, lagi kita berpelu-pelukan. Itu tak kena. Dah sampai tak kenal mana adik-beradik, tak kenal mana saudara mara. Itu masalah. Itu bicara dia. Itu kena faham ad-din, agama tu. Jadi agama ni luas maknanya dalam soal kehidupan. Jadi sebab tu apa saja kita buat, dia tak lari daripada hukum Allah. Nak berjalan lagi ada hukum, ada pahala ke dosa. Nak jalan mana tengok niat. Lepas tu saya baca tadi awal tadi hadis tentang bab niat, innamal a'malu binniyat. Kita keluar rumah tu langkah kaki dia, tengok niat nak pergi mana ni. Nak pergi masjid surau. Boleh pahala, setiap langkah pahala. Tak niat nak pergi ni nak pergi dandut. Dengan janda mana tu dalam bukan mahram lah tu. Jadi dosa pula. Ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang itu tergantung atas apa yang dia niatkan. Tergantung apa yang dia niatkan. Macam sekarang ni lah. Tuan-tuan semua duduk dalam majlis ni kan. Tapi boleh jadi kita duduk dalam majlis yang sama. Tapi niatnya mungkin berbeza. Itu yang orang dulu kata apa? Rambut sama hitam, hatinya lain-lain. Dan kita duduk dalam majlis yang sama pada malam ni. Tapi niatnya boleh jadi berbeza-beza. Ada niat orang memang betul-betul nak mengaji.
Aku duduk ni memang aku nak mengaji, nak faham lah, nak belajar bab agama. Ada yang mungkin juga ada yang niat sekadar nak tunggu masuk waktu isyak. Tak tahu nak ke mana, hari ni tak ada job, tak ada program apa, duduk je lah. Lagi pun hujan ni ada. Kalau kat luar pun, duduk lah, tunggu nak masuk waktu isyak. Tu yang bila dah bunyi tik-tik dia tak sabar. Dia suruh berhenti. Tapi bukan sini, tempat lain. Sini bagus. Sini sampai subuh tak apa, betul tak? Jangan kurang kan? Macam tu. Ada juga yang niat macam-macam niat, mungkin tak tahu niat nak berteduh ke sebab hujan dia masuk surau. Boleh jadi macam-macam niat. Jadi hukumnya macam mana? Bergantung atas apa yang diniatkan. Kalau yang datang niat memang nak mengaji, insya-Allah ilmu yang dia dapat. Tapi kalau dia datang sekadar nak tunggu masuk isyak, memang dia akan dapat masuk waktu isyak. Tapi lain tak dapat. Ilmu tak dapat. Lepas tu kadang-kadang kan, bukan nak katalah, tapi ini betul. Kita rajin berada di dalam majlis ilmu. Tetapi tetap kita tak berilmu. Sebab apa? Sebab kita tak pernah niat nak menuntut ilmu. Kita cuma niat duduk dalam majlis ilmu. Kalau niatnya niat duduk dalam majlis ilmu, dia dapat duduk je lah. Ni Nabi sebut ni. Kan? Faman kanat hijratuhu ila dunia. Barang siapa yang niat dia kerana dunia, dapat dunia. Kalau niat dia kerana, kalau dalam hadis ni cerita pasal seorang lelaki yang berhijrah ikut Nabi, bukan pasal nak hijrah, tapi sebab mencintai seorang perempuan. Dia nak menikah perempuan tu. Perempuan tu kata, kalau kamu nak menikah aku, ikut hijrah ke Madinah. Jadi dia hijrah Madinah pasal, bukan pasal Nabi, tapi pasal nak nikah perempuan tu. Itu yang datang hadis ni, warid hadis ni. Aman kanat hijratuhu ila dunya, kan, yusibuha au ila mra'atin yankihuha, atau kerana dia buat tu kerana perempuan yang dia nak nikah. Dapat perempuan je lah. Tapi tak dapat hijrah bersama Rasul. Pahala hijrah tu tak dapat. Walaupun perbuatan sama. Contoh, saya beri satu contoh. Terkejut ingat AES ke apa. Fobia ni, kena saman banyak kali dah ni. Kan? Apa nama tadi? Apa nak cerita tadi lah. Contoh, ambil uduk. Kita bangun pagi, kita basuh muka. Saya nak tanya, ada tak di kalangan orang bukan Islam, bangun pagi pun basuh muka tak? Tapi adakah basuh muka dia jadi wuduk? Dah, sebab dia tak berniat untuk wuduk. Dia niat untuk basuh-basuh muka je. Sebab baru bangun tidur. Kita bangun tidur tak, basuh muka tak? Tapi niat kita wuduk, jadi ibadah. Dia perbuatan yang sama, tapi hukumnya berbeza. Tu nak menunjukkan, itulah namanya agama. Kan? Itulah namanya agama. Agama ni yang kita buat ni kerana Allah. Baik. Jadi ilmu ini dia kata ilmu yang terbangsa kepada agama Islam. Mana ilmu ni membahaskan tentang perihal agama Islam, cara hidup Islam. Agama-agama tu cara hidup. Jadi tak ada kaitan dengan cara hidup orang bukan Islam. Pertama. Jadi bila sebut ilmu ni ilmu agama dia mesti menang daripada ilmu dunia. Mesti lebih berat. Cuma kita lah yang buat terbalik. Ilmu dunia rasa lebih berat daripada ilmu agama. Orang lebih risau kalau tak hantar anak dia ngaji sekolah kebangsaan daripada risau tak hantar anak ngaji sekolah agama. Betul tak? Patut tak hantar anak ngaji sekolah agama tu lagi risau. Patut yang tu yang betul-betul wajib. Adapun ngaji bab akademik ni bahagian sunat sudahlah. Bukanlah suruh tak payah ngaji sekolah kebangsaan, tak ngaji-ngaji je lah. Tapi agama tu lebih ditekankan sepatutnya. Lebih diwajibkan, lebih diberatkan. Sebab apa? Sebab dia ilmu agama. Ilmu agama ni sabit sampai kiamat nanti. Ilmu dunia sampai dunia je. Ada dalam kubur nanti malaikat tanya bab matematik. Sipir malaikat tak tanya dah. 5 kali 2 berapa? Malaikat tanya. Tanya juga dia kata. Tak ada. Yang ditanyanya matematik agama. Berapa rukun Islam? Itu tanya. Berapa rukun iman? Apa dia rukun iman tu? Apa dia rukun Islam? Itu tanya. Tak soal matematik, soal sains, soal itu tak ada tanya. Itu terhenti di dunia sahaja. Tapi itulah yang kita pulun sangat sampai bertahun-tahun. 6 tahun, okey, setahun pertama tu tadika boleh tahan lagi lah. Kalau ngaji pasti lagi baik. Belajar bab doa,
Kan, bab selawat, nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kan, betul sekolah rendah 6 tahun. Ibu Datuk tak apalah, penting juga sekolah rendah ni sebab dia asas. Nak boleh baca, belajar ABC apa semua, nak boleh kira. Kan bodoh sangat juga, payah juga asyik kena tipu aja. Okay, penting jugalah. Lepas tu sambung lagi pula 5 tahun sekolah menengah. Okey lagi lah, sebab yang dia ajar pun benda-benda yang penting jugalah dalam hidup ni. Soal tubuh badan kita, soal gitu gini kan. Okey, lepas tu sambung pula lagi 3 tahun diploma. Situ dah mula dah tu. Okey lagi. Lepas tu sambung pula lagi degree, ijazah pula. Tak puas hati lagi master. Tak puas lagi PhD. Salah tak? Tak salah, tapi agama mana? Mana yang bahagian belajar agama, mana berapa tahun? Tak ada sebut pun. Tu semua dunia ni. 6 tahun sekolah rendah dunia dah. Lepas tu 5 tahun dunia dah. Kita tak apa lagi asas. Diploma lagi 3 tahun dunia lagi. Ijazah lagi 3 tahun lagi dunia lagi. Lepas tu master lagi. Kan? Bukan salah, tak kata salah. Tapi bahagian agama mana? Kalau sama-sama naik, okey. Belajar agama 5 tahun, belajar akademik dunia pun 5 tahun. Boleh setara. Ni belajar agama belajar dunia 5 tahun. Belajar agama 5 hari. Setara tak? Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Cuba bayang kalau macam tu lah. Kita punya penilaian antara dunia dan akhirat. Tepuk dada tanya iman masing-masing. Agak-agak terbuka tak pintu syurga untuk kita. Gitu je kunci dia. Tak payah hurai panjang-panjang, tak payah nak boh sana boh sini, fikir situ sudah. Kalau kita lebih pentingkan dunia daripada akhirat, agak-agak terbuka tak pintu syurga untuk kita. Tu je soalan. Gitu je. Kan? Ini kita buat balik lah. Tapi kita yang dah lepas ni nak macam mana Ustaz? Kami pun dah lepas dah ni kan. Yang dah lepas nak macam mana, hari tak boleh berpatah balik. Tapi ingat, di bawah tanggungan kita ada yang sedang membesar. Maka kalau kita sudah tersilap di zaman dahulu, jangan sampai orang kemudian juga tersilap seperti kita. Kan? Kita yang merencanakan kehidupan anak kita, cucu, cicit dan sebagainya. Kan? Jadi kalau kita mungkin dah tersilap, jangan sampai anak keturunan kita juga tersilap. Nabi kata, fa'abawahu, maka mak bapaknya lah yuhawidani au yumajisani sama ada mak ayahnya lah yang menentukan anaknya itu jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke. Mak ayahnya yang menentukan. Sebab budak dia tak tahu apa-apa, dia ikut apa yang kita tetapkan atas dia. Kita lorongkan dia kanan lah dia, kita lorongkan dia kiri lah dia. Kan? Jadi di situ menjadi tanggungjawab kepada kita. Sebab Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum narab. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Baik. Jadi itu nak sebut bangsa agama dulu. Itu nak menunjukkan itu lebih penting. Kemudian dalam banyak-banyak ilmu agama mana pula yang lagi penting? Sebab ilmu agama pun banyak juga pecah. Banyak pecah. Nak senaraikan berpuluh-puluh. Tapi daripada berpuluh-puluh ilmu agama tu yang paling orang cakap apa the top sekali, top 3 lah kita panggil. 3 teratas. Tauhid, fiqh, tasawuf. Sehingga ulama mengikat ketiga-tiga ilmu ini dengan satu panggilan namanya fardu ain. Macam package lah, 3 dalam 1. Nama dia fardu ain. Fardu makna wajib, ain artinya individu. Sehingga ulama menisbahkan fardu ain itu maksudnya wajib atas tiap-tiap orang 3 ilmu ni kena ada. 3 ilmu ni kena ada. Dan kuatnya orang Melayu, lagi-lagi orang zaman dulu, dengan ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama. Sehingga kan buat baju pun ada peranannya dan ada maknanya. Kenapa baju Melayu kita ada 3 poket? Poket itu lambangnya bekal dalam perjalanan dia. Kan orang Melayu dulu ada yang, yalah zaman sekarang canggih lah, ada kereta, motor, ada highway. Zaman dulu nak pergi satu tempat lalu ke hutan gitu. Kan, jadi dalam perjalanan dia mesti bawa bekal. Makanan ke, duit ke, apa-apalah bawa bekal. Jadi poket tu lambangnya bekal. Dan kenapa orang Melayu buat baju Melayunya poketnya 3?
dia nak ajar kepada anak cucu bangsa Melayu kita semua ni, bahawa setiap anak Melayu yang Islam itu mesti ada 3 bekal dalam kehidupan dia, dalam perjalanan hidup dia. Mesti ada 3 bekal. Itu apa bekalnya? Bekal tauhid, bekal fiqh dan bekal tasawuf. Maksudnya bekalnya itu ilmu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab tu poketnya 3, tidak 4. Kenapa tak buat 4 dah lalang kan? Buatlah 4, 2 bawah, 2 atas. Banyak sikit boleh kaut salam kenduri. Dah, tetap 3 dulu, kini dan selamanya. Ada orang kata kain tak cukup Ustaz zaman dulu. Kain sekarang kan banyak, buatlah 4, tak 3 juga. Kekal dia 3. Kita hanya pakai je, tapi kita tak tahu dia punya apa sebab dia, apa tersirat di sebalik pakaian tu. 5 butang kat tengah ni, 5 tu menunjukkan 5 rukun Islam tertegak di atas, menjadi tunggak di atas dada kita, pegangan kita, 5 rukun Islam. 2 butang duduk di anak tekak. Apa duduk anak tekak? Kalimah syahadah 2. Kita lafazkan di tekak kita. Bukan saja-saja. Kerih berlengkuk tu ada sebab lengkuk dia. Makna menunjukkan di sini, kan, bila sekarang ni dah mula dah orang mengkaji balik bangsa Melayu tu sendiri. Apa sebab hebatnya Melayu ni. Sekarang dah terungkai sikit demi sedikit. Kan? Jadi bila saya duk dengar tu, duk dengar kajian-kajian ni, kadang-kadang kita rasa, rupa-rupanya kita ingat kita ni yang zaman moden hari ni, rasa-rasa macam kita lagi bijak daripada nenek moyang kita dulu-dulu. Tak, sebenarnya nenek moyang kita dulu lagi bijak daripada kita. Kita ni yang sebenarnya agak bodoh sikit lah. Bahasa dia. Tapi orang dulu lebih berilmu lagi. Cumanya, ilmu tu kita tak faham. Saya baru ni jumpa Ustaz Syafiq Prai. Dia bahagian perubatan Islam, ruqyah ni. Dia pesan, dia kata, bila pinggan mangkuk ni kena tutup Ustaz, dia kata. Sebab kadang-kadang bila kita tidur malam, jin akan pergi duduk bahagian pinggan. Itu yang kadang-kadang kita makan, lepas tu lupa pula baca bismillah. Ada kadang-kadang kena penyakit dan sebagainya. Dan penyakit-penyakit kita ni sebenarnya ada kaitan juga dengan makhluk-makhluk halus. Dengan jin, syaitan. Itu Nabi pesan menguap tutup mulut. Kenapa Nabi kata tutup mulut? Takut syaitan masuk. Mana betul syaitan boleh masuk dalam badan kita mengikut rongga-rongga yang terbuka. Dan dia duduk di saluran darah. Sebab tu dia suka darah. Duduk saluran darah. Itu kadang-kadang darah kita tersumbat. Dari segi sainsnya, doktor kata tersumbat lah. Kan? Doktor katalah sebab kolesterol dan sebab itu dari segi zohir, dari segi sains. Tapi dari segi batinnya ada sebab-sebab makhluk lain yang mengganggu kita. Sebab apa? Sebab ni lah pantang larang yang kita langgar. Kan? Contoh tadi lah, tak tutup pinggan mangkuk. Sahabat saya tu dia kata dia pesan tu. Kena. Baru dia tahu, dia kata, kenapa orang dulu-dulu, mak-mak kita dulu kalau pinggan ditutupkan kain. Kita ingat dulu mungkin saja-saja tutup takut taik cicak ke apa gitu je lah. Rupanya ada sebab. Ada sebab-sebab. Mana cerdik mereka tu. Mana mereka tu mengaji. Lepas tu tentang, biasa kan kita dengar orang tua-tua kita kata bila nak maghrib tutup pintu, tutup tingkap. Kita ingat itu sebagai sekadar adat saja. Rupa-rupanya ada hadis. Nabi pesan, tutup. Sebab nanti ada satu makhluk jin namanya Ummu Sibyan. Dia suka berlegar di waktu senja maghrib. Mana pintu rumah terbuka dia masuk. Tu yang kadang-kadang anak-anak kecil melalak. Sebab ni Nabi ajar dah, Nabi sebut. Dalam hadis ada rupanya. Orang-orang dulu kita amal. Makna nak menunjukkan orang kita dulu ngaji hadis. Padahal bukan masuk UIA pun. Bukan pergi Al-Azhar Mesir pun. Tapi dia belajar. Itu kehidupan dia. Cuma ya, kita zaman hari ni banyak benda tak tahu. Ada sama macam tadi, poket jubah, poket baju tadi kan. Lambang bekal. Ini pun saya baru tahu juga. Orang lelaki kita pakai sampin. Apa makna sampin? Kan baju Melayu ni dia berseluar. Berseluar sebab beza dengan tanah Arab. Tanah Arab dia lebih orang cakap mudah dengan kain sebab dia duduk di padang pasir. Adapun di tempat kita ni langkau bukit, redah sungai, dia berkain ni dia jadi payah sikit. Jadi orang Melayu, sebab tu orang sebelah sini dia lebih sesuai dengan berseluar. Walaupun berseluar, adab tetap ada. Sebab aurat lelaki pusat sampai lutut. Maka dilapik dengan kain antara pusat sampai lutut
untuk nak tutup aurat kita orang lelaki. Sampai macam tu. Tu jadi sampin. Bukan menggayakan semata-mata, tapi ada sebab ilmiah ni. Ada sebab agama ni. Bila kita pakai sampin, dua poket yang tadi duduk dalam sampin, betul? Poket yang pertama dia duduk atas ni. Apa maksud? Ilmu tauhid hendak kamu zahirkan. Kamu tunjukkan akidahmu kena tunjuk. Tunjukkan kita ni Islam. Jangan soal malu kita ni mengaku kita Islam. Tunjukkan akidah kita. Sebab tu syiar agama mesti dipamerkan. Azan mesti kuat. Orang kafir suruh tutup suara azan. Lagi kuat kita pasang. Sebab itu syiar agama. Itu akidah. Itu tauhid. Tunjukkan. Tapi soal ibadah, fiqah, soal tasawuf, akhlak, kita simpan. Itu duduk dalam samping, simpan. Itu. Akidah, kita pertegaskan. Kita zahirkan. Soal ibadah kita, atau sampai nak tunjuk-tunjuk ke orang, main tahajud pun nak tunjuk ke orang. Kalau ni ada tahajud live. Ada nampak? Kalau majlis ilmu buat live, dia tahan kira kita nak kongsi ilmu kat orang lain. Dah tahajud live untuk apa? Nak tunjuk kat orang yang kita tahajud. Dia jeling atau tengah semayang, jeling kat live. Nak tengok dah berapa dah like. Ada tak? Ni macam mana ibadah gitu? Dia simpan lah, simpan. Akhlak, simpan. Tasawuf. Gitu. Oh, penuh falsafah orang kita ni. Tu Melayu. Hebat. Tak bangga lagi kita jadi anak Melayu. Ni sibuk. Dah lah muka Melayu nak jadi anak Mak Saleh pula. Patut bangga dah lah jadi anak Melayu. Rambut hitam sama macam Nabi. Apa nak bangga dengan rambut perang? Rasulullah rambutnya hitam. Sama dah dengan kita. Syukur Alhamdulillah dapat satu sunnah. Kan? Walaupun kita tak minta lahir-lahir sunnah yang sama. Rambutnya hitam. Kan? Matanya hitam. Gitu. Baik. Bangsa kepada agama Islam. Dalam banyak-banyak ilmu agama Islam tu pula, yang paling utama sekali, mana? Ilmu tauhid ni ya? Dalam banyak-banyak ilmu agama, tadi ilmu agama kita sebut dah banyak, berpuluh. Lepas tu kita sebut yang paling 3 ke atas, top 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Lepas tu ni Syekh jawab pula, yang paling utama sekali, paling atas sekali, tak ada lain lah, ilmu tauhid namanya. Lepas tu tadi dalam poket jubah baju kita tadi, poket dia duduk atas sekali. Tauhid. Dan apa dia duduk belah kiri, tak duduk belah kanan? Sebab di kiri ni dia ada jantung dalam ni. Jantung-jantung cakap Melayu, cakap Arab, kolbun, hati. Sebab jantung ni jadi tunggak utama. Sebab kalau jantung ni berhenti, habis lain semua berhenti. Maknanya ni poin utama. Begitu juga dengan akidah. Kalau akidahnya betul, lain semua terpakai. Semahyangnya pun insya-Allah terpakai. Amal ibadahnya terpakai. Segala kebaikan dia buat, dia tolong orang, dia derma kat orang, apa semua terpakai. Tapi kalau akidah tak betul, walaupun yang lain tu baik, semua tertolak. Satu saya nak tanya, ada tak orang bukan Islam yang baik perangainya? Ada tak? Ada. Malah bukan setakat ada, ramai. Ada orang bukan Islam, dia buat charity, dia buat kalau macam ada bala bencana, banjir apa semua, dia sampai dulu bagi bantuan. Ada sampai kita tengok tu ada orang putih apa, dia buat rumah untuk kucing. Nampak ada kucing keliaran yang orang cakap apa, kucing yang tak ada tempat tinggal, tak ada makanan, kuruh kedin, dia ambil, dia bela, dia simpan jaga. Baiknya perangai dia. Soalan saya, masuk syurga atau neraka kalau dia mati tetap dalam keadaan kafir? Neraka jawabnya. Apa neraka, kan dia baik? Kata dah tadi, kunci utama akidah dulu. Kalau akidahnya betul, semua yang lain terpakai. Tapi kalau yang ni tak pakai dah, akidah sesat, tak betul, kafir, apa saja kebaikan dia buat, mardud, ditolak, langsung tidak dikira di sisi Allah. Walaupun baik macam mana sekalipun. Ada. Sebab tu baik bukan dengan pandang sudut manusia, tapi baik itu dengan pandang sudut Allah. Walaupun manusia kata baik, Allah kata tak baik, tak boleh diikut. Kan? Tapi kalau manusia kata tak baik, tapi Allah kata baik, ikut. Ni ada orang pula kata pusat pelacuran ni bagus juga. Mabuk ketum ni. Geng mak rempit tak jawab macam tu. Geng ketum kata, dia ni ketum jenis apa dia makan ni? Minum ni. Lagi power ni. Lagi gila dia punya jawab ni. Kan? Ada pula pusat pelacuran ni perlu juga dia kata. Sebab apa? Alasan dia. Sebab ada orang daripada luar negara datang bekerja kat negara kita.
Kan? Jadi dia tinggal anak bini dekat negara dia. Dia datang seorang je sebab kerja. Tapi sampai masa nafsu mesti datang, dia kata. Bila nafsu datang, nak lepas kat mana? Jadi bila ada pusat pelacuran, dia lepas kat pusat pelacuran lah. Jadi selamat anak bini kita. Jadi dia kata, kalau tak ada pusat pelacuran, Satgi takut dia lepas kat anak bini kita. Sekali cakap ikut logik semata-mata, nampak macam betul. Tapi itulah saya cakap, walaupun manusia kata ini baik, tapi Allah kata apa? Boleh ke? Allah bagi ke buka pusat pelacuran? Halal ke? Allah kata tak boleh. Tak boleh ya? Walaupun mu rasa benda tu baik. Walaupun dari segi logik nampak macam betul juga. Tak. Bukan ikut kepala otak kita. Ikut Allah. Sebab kita pijak di atas bumi Allah. Bukan bumi milik kita. Kena? Kalau betul bumi ni milik kita, berapa bumi makan kita balik? Bila kita mati masuk dalam bumi. Kata milik kita. Tak lah. Menunjukkan tu bukan kita punya. Masa Allah bagi boleh berjalan atas tanah, jalan atas tanah. Bila Allah dah tak bagi jalan atas tanah, muduk dalam tanah. Aduh, nak menunjukkan siapa yang berkuasa? Allah, bukan kamu. Bila kita sedar benda ni, baru kita sedar aku hanya sekadar hamba. Tu penting akidah, tu benda yang baik. Ni bibit-bibit kejahilan dah semakin nampak ni di akhir zaman kita ni. Lepas tu kalau ada orang kata zaman ni lambat lagi lah, nak kiamat, Dajjal lambat lagi. Kalau dia jawab kita, saya tak tahulah. Mungkin dia tak mengaji ke apa. Atau dia tak nampak apa suasana yang berlaku keliling. Tapi kalau jenis orang biasa mengaji hadis apa semua, apa yang dilihat di sekeliling dia ni, dah menjadi sebagai satu tanda bahawa dunia dah dekat-dekat sangat dengan hujung dia. Tengok orang kejahilan bersepah di luar sana. Dulu bukan tak ada orang jahil juga, ada, tapi orang jahil duduk diam sudah. Kita jahil tak pandai, kita bodoh tak kerti nak cakap, duduk diam. Hari ni orang bodoh pun cakap ni. Cakap ikut kepala otak dia. Nampak? Sehingga cakap dia tu melanggar syarak agama. Kan? Tak segan, tak malu dia cakap macam tu. Anak bini dengar. Ada di Indonesia lagi teruk seorang perempuan di Indonesia. Dia kata saya bagi anak-anak saya tonton pornografi supaya dia boleh belajar macam mana seks itu. Tak kegila. Ini zaman alasan dia kata kita kena sporting lah dalam hidup ni, jangan terlampau ketat sangat, jangan terlampau ikut agama sangat. Kalau setengah orang dia kata hidup kita ni janganlah Islamik sangat. Okey, saya nak beritahu. Islam lawan dia apa? Islam lawan dia kafir. Yakni Islam lawan dia bukan Islam. Bukan Islam tu nama lain dia kafir. Sebab orang bukan Islam kita panggil kafir. Islam lawan dia kafir. Kalau dia kata janganlah Islamik sangat, maknanya janganlah Islam sangat. Dalam erti kata lain apa maksud mafhum mukhalafah dia tu? Maknanya janganlah Islam sangat tapi kafirlah sikit. Macam tu. Mana dia nak enggak bahagian kafir tu ada. Okey, Islam pergi mana? Syurga. Kafir pergi mana? Neraka. Seolah-olah dia nak kata janganlah syurga sangat, masuk neraka sikit. Nak masuk api sikit. Gila. Lembu pun tak nak masuk dalam api. Kita bakar sampah, tarik lembu ke api. Dia tarik. Nak cerdik lembu lagi. Gitulah. Baik, jadi ingat ilmu yang paling utama sekali ilmu akidah, ilmu tauhid. Maka tak apa tuan-tuan, kita memang mengaji dah, tapi tak dapat tidak saya kena sampaikan di mana anak zuriat keturunan kita. Pastikan adakah mereka mengaji ilmu ini atau tidak. Saya biasa mengajar kat satu tempat tu lama dah lah, zaman semenjak saya belum nikah lagi, bujang lagi saya mengajar. Tak ramai pun, ada dalam 10 macam tu lah lebih kurang. Tapi yang ada tu semuanya otai-otai masih berbisa. Ataupun orang panggil geng batuk dah. Tapi yelah, dah usia kan. Saya duduk ngajar, tinggal 9. Syahid dah seorang kan. Tinggal sebab gitu, sebab gini, cik manis ke apa kan. Dia tak tambah 9 tu lah, istiqamah lagi. Seorang pula Allah ambil, tinggal 8. Kali tinggal 7, tinggal 5, lagi tinggal seorang. Tak laki 2 orang. Dan kali tinggal yang tu pun tak ada dah. Takkan saya nak pergi? Tak ada orang. Di tempat lain dah lah. Maknanya tak ada yang mengganti. Mana generasi muda ni? Mana pelapis seterusnya ni? Takkan 10-10 tu nikah kahwin tak ada keturunan ke, tak ada apa. Rumah banyak keliling kita. Kau lama kau sikit. Anak-anak muda, generasi muda tak berminat dalam nak belajar tentang soal-soal agama.
Tak payah ambil jauh lah, tak payah kata nak belajar bab sembahyang. Saya ambil contoh, belajar tentang pengurusan jenazah, khususnya tu mandi jenazah. Saya tengok, saya rata banyak masjid surau kita pergi mengajar, yang tukang mandi tu pun kadang-kadang dah berusia sangat lah. Andai kata kalau dia meninggal, siapa nak mandi kan tak? Sebab mewarisi ilmu cara nak mandi ni, tak ada orang nak minat nak mengaji. Kan? Mana ada orang nak belajar sungguh-sungguh. Macam mana cara nak mandi mayat, saya nak belajar. Kalau ada pun tak ramai lah. Kan? Dalam 1000 mungkin baru 5-6 orang. Kan? Sikit sangat. Ini yang kita kena. Sebab tu, itu dari sudut situ, kita dah boleh nampak gambaran bahawa ke depan ni, jahiliah semakin menebal. Kebodohan manusia, khususnya orang Islam itu sendiri, semakin tak reti tentang urusan agama ni. Walaupun lagi 10 tahun mungkin dunia ni makin maju. Dari segi teknologinya, yang akan sampai ada orang yang cuba nak buat kereta terbang, tak kira lah. Mana kata dari segi keduniaan tu nampak hebat teknologi. Tapi dari sudut agama, adakah dia semakin mantap atau semakin hilang? Itu yang dimaksudkan Nabi jahil. Bukan maksud Nabi jahil tu dunia kita ni macam tak bertamadun, macam pakai cawat, macam zaman batu, kan? Dari segi kehidupan dunia nampak hebat, tapi kosong agama. Tak erti apa. Semayang apa tak erti, itu tak erti, ini tak erti, suruh baca Quran. Keluarga kita sudah. Adakah semua anak-anak kita memang boleh baca Quran? Mana? Kalau boleh, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Di zaman fitnah ini sangat susah. Kan? Tapi kalau tak boleh, ada yang tak boleh, apa usaha kita buat supaya anak kita reti baca Quran? Tu saya kata baru reti baca. Belum reti lagi orang cakap apa, nak memahami maknanya. Boleh baca je pun cukup baik dah. Belum nak suruh dia kata apa makna ayat ni, apa. Itu lagi lah jam. Ingat? Tu. Kehidupan kita semakin lama semakin tak erti. Semakin kosong. Tapi lagak macam orang hebat. Padahal kejahilan ni lebih parah daripada nenek moyangnya yang dulu-dulu. Kan? Tu masalah ke depan. Ni kita kena fikirkan lah. Macam mana buat. Paling-paling tidak kalau kita tak boleh nak tolong satu masyarakat besar, paling tidak jaga diri kita dan keluarga kita. Jaga anak-anak kita. Kan? Yang tu pun bolehlah. Okey lagi. Baik. Selesai yang nombor 6. Jadi ilmu paling utama adalah ilmu akidah. Ini pokok utama dan ini sangat penting. Kalau orang tak kenal akidah, tak kenal Allah, macam saya buat contoh sebelum ni, kalau orang tak kenal Allah, agak-agak dia takut tak dengan Allah, ataupun dia tahu tak Allah. Dia buat tak kisah. Sebab tu dia main langgar cakap ikut dan. Saya bagi satu contoh. Kalau orang tak kenal polis, dia tak rasa apa dengan polis. Dan dia pun tak nampak polis. Kan? Contoh ditulis signboard dekat highway tu, perlahankan kenderaan, polis di hadapan. Dia baca tulisan polis tu, POLIS. Tapi dia tak kenal polis tu macam mana, pakai baju apa. Sampai dah laju dia ke depan, mana polis ni aku tak nampak pun. Kalau dia kata dah tadi baju putih duduk tepi jalan tu. Tu polis ke? Aku ingat guard kata. Sebab Pak Guard kan pakai baju putih tak? Dia kata, aku ingat guard punya. Kata, lah polis trafik je. Sebab jenis tak kenal. Dah langgar badan. Tapi kalau orang kenal, polis tu tak nampak lagi. Baru tulisan POLIS. Polis? Slow tu ke? Kat signboard tu slow dah. Kan? Ada yang patah balik pun ada. Pada signboard je, polis sungguh balik dah. Tak balik dia. Sebab dengan perkataan. Sebab apa? Sebab kenal. Bila kenal dia takut tak? Takut. Sama juga. Kita tak nampak lagi Allah, tak temu Allah. Tapi ada orang dia kenal siapa Allah. Dengar nama Allah saja bergegar hati dia. Takut. Dengar laungan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat-cepat dia bergegas menyahut seruan Allah untuk solat berjemaah. Sebab dia rasa takut pada Allah. Dia tahu Allah sedang memerhati dia. Allah melihat dia. Sebab dia kenal siapa Allah. Kan? Tapi kalau orang tak kenal Allah, ada yang ambil peduli. Nah. Azan sampai jatuh speaker. Dia orang tak peduli dia. Sampai meninggal Tok Bilal. Tapi bukan sinilah. Tempat lain. Kan? Sampai tukar suara. Selalu slow. Allah, serak-serak itu.
Tiba-tiba kali ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi. Lain macam suara orang muda. Mana Tok Bilal? Tok Bilal lama dah tak ada dah bang. Weh, sampai meninggal tak atas ni. Allah teruk benar gitu. Kan? Betul lah saya kata. Lepas tu bila tanya masuk syurga ke neraka? Syurga lah. Angan-angan mak jenin jadi ya. Syurga sungguh. Bukan kita nak pelekeh dia. Tapi cermin diri kita masing-masing lah. Kalau kita rasa, kalau betul kita nak jadi ahli syurga, sikapnya pun mesti ahli syurga juga. Macam lah ni tengah digembar-gemburkan, Imam Mahdi tak lama lagi akan keluar. Semua dah berbicara tentang perkara tu. Berbicara tentang siapa tentera Imam Mahdi. Nak bicara tentang Imam Mahdi, cermin diri kita balik. Aku layak tak duduk belakang ni? Tahajudnya mana? Tahajud ke terkejut? Aduh, nak ibadahnya macam mana? Kan? Amalan macam mana? Gini macam ni. Gini. Oh, bila cermin-cermin ada. Tepuk dahi kat kita. Jadi, bila kita mencermin diri kita balik, itulah namanya kita kembali kepada Allah. Kita sedar. Walaupun mungkin kita kurang, tapi Allah suka sebab kita sedar. Pertama kata, Inna Allah hayuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat kasih pada orang yang bertaubat. Apa maksud taubat? Taubat ambil daripada perkataan tabayatubu taubatan. Apa maksud tabah? Tabah artinya balik. Walaupun kamu masih lagi kurang ilmu, kurang amal, tapi sekurang-kurang kita sudah mula balik kepada Allah. Itu yang Allah nak. Sebab tu tidak ada istilah terlambat tuan-tuan. Yang kata Allah nak ngaji apa lagi ustaz? Tua dah. Lagi ada ruang dan peluang, baliklah pada Allah. Lepas tu Nabi kata, kalau seandainya kamu tahu esok kiamat, di tanganmu ada benih, tanam benih kata. Walaupun tahu dah esok kiamat ni, contoh Nabi buat contoh. Esok dah tahu dah esok kiamat, tiba-tiba dekat tangan ada benih. Nabi kata tanam benih tu. Patut kalau ikut logik tanam benih buat apa dah esok kiamat? Tak, Nabi suruh tanam juga. Apa maksud? Walaupun kamu ada ruang yang sedikit, apa saja yang kamu ada peluang, masa tu buat juga. Contoh, kalau walaupun dah tu masih bagi boleh mengaji selagi mana boleh datang mengaji. Jangan sampai dah badan tak boleh nak bergerak, stroke apa semua, barulah kata abang nak teringin, nak solat jemaah apa masa sihat pun tak pergi. Kan? Gitu. Ni. Jadi inilah intipatinya bila kita meletakkan ilmu akidah itu paling utama sekali. Kita nampak Allah dalam kehidupan kita. 7, yang menghantarkan. Menghantarkan apa maksud menghantarkan? Maknanya menyampaikan. Okey, asal-asalnya ilmu-ilmu agama ni semua dah ada. Sejak di zaman Nabi lagi. Cuma ni dia dalam bentuk raw material, maknanya bahan mentah. Dia masih lagi mentah. Maknanya dia belum disusun, belum dibukukan, kan? Dan untuk makluman kita bersama, Quran ni asalnya dia bukan dalam tulisan. Dia dalam sebutan malaikat. Dan sebutan tu pun kadang-kadang bukan semesti dengan sebutan ayat. Bukan maksudnya auzubillah, bukan macam tu. Kadang-kadang ada yang macam tu, tapi tak semestinya. Seperti mana dalam hadis Nabi, ada seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana caranya wahyu turun kat engkau? Sahabat ni tanya, macam mana wahyu turun kat engkau ya Nabi? Rasulullah jawab apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi. Nabi kata terkadang datang kepada aku ni seperti suara gemerincing loceng. Bukan dalam bentuk ayat tapi bunyi loceng. Macam mana saya tak tahulah. Nabi lah yang dengar wahyu. Kita mana dapat wahyu pun kita tak tahu. Cuma dalam hadis sebut salatil jarasi, gemerincing loceng. Cingga macam tu lah. Bunyi mungkin. Kan? Kemudian Nabi kata, aku faham apa yang dimaksudkan. Barulah Nabi sebut ke sahabat, Allah turun wahyu, ayatnya begini. Tapi yang Nabi dengar, gemerincing loceng. Faham maksud? Gitu. Jadi maknanya makna Quran ini asalnya tulisan pun tidak, tapi dengan dengan suara, dengan bunyi. Betul malaikat Jibril peluk Nabi kata Iqra, bacalah, kan? Mana bacalah ni apa yang malaikat baca, malaikat sebut ikut. Sebab tu talaki Quran yang paling terbaik bila ikut sebutan guru. Cuma kita pandu ikut buku, tapi mesti ada guru. Sebab tu tak boleh belajar pakai buku semata-mata. Sebab buku tak ada suara. Buku nak bunyi macam mana, herot macam mana, bibir, ba macam mana, lam tu lidah duk tang mana, nun macam mana. Kan? Do lagi payah duk atas sengit tepi.
Kan? Jadi kena ada guru-guru duk tunjuk bunyi macam mana, makrah dia macam mana, keluar suara tu macam mana, panjang pendek macam mana, dengung tak dengung macam mana. Kan? Tu baru cerita belajar Quran. Padahal belajar Quran tu nak baca je, belum buat baca. Dan kalau baca pun sepayah macam tu belajarnya, apatah lagi kalau nak melaksanakan perintahnya dalam Quran tu. Itu baru baca Quran sudah payah. Nak melaksanakan perintah Quran lagi payah. Mana lagi kena belajar macam mana cara nak sembahyang. Bukan main sembahyang aja. Bila main sembahyang tu yang macam-macam rupa. Kan? Sengit kepala lah tak kena. Nak mazhab hangguk Jepun pun ada. Dia bagi salam dia hangguk kepala. Assalamualaikum. Tercampak kopiah ke depan. Lepas itu imam tunjuk ni kopiah siapa pula ni. Ambil sampai gigi hangguk gitu. Padahal tunduk saja sebab nak tengok tempat sujud. Kan? Bab semayang kena belajar, ambil uduk macam mana cara, bukan main hantam ni. Kadang-kadang kaki duduk dalam selipar lagi, duduk atas lantai, duduk jiru-jiru gitu je. Mana boleh? Takut bawah tapak lagi, air tak masuk, kena angkat, celah-celah jari kena gosok. Macam-macam cerita. Tu baru cerita ambil uduk, belum cerita mandi wajib, belum cerita bab nyuci najis, panjang cerita. Menunjukkan apa saja kita buat mesti dengan ilmu. Jadi mestilah ada yang menghantarkan ilmu itu, menghuraikannya. Jadi asal-asal Quran tu hanya, tapi zaman Nabi tak apalah, Nabi ada. Bila masalah tanya direct ke Nabi. Kan? Dan Quran tu pula tak semua sahabat ada masa wahyu datang. Jadi tak semua sahabat dengar ayat ayat tertentu. Dan ayat pula orang cakap apa, tak tersusun lagi. Ni sebagian sahabat ni pegang ayat ni, sebagian sahabat ni ayat ni. Jadi berterabur lagi. Sehinggalah akhirnya Nabi wafat. Nabi wafat. Saidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah yang pertama. Jadi khalifah yang pertama, maka waktu tu ada cadangan dari beberapa sahabat lain supaya Quran ni mula dikumpulkan dan dibukukan menjadi sebiji Quran. Pada peringkat awal Saidina Abu Bakar tak setuju. Tak setuju bukan sebab apa, dia kata Nabi tak buat, kenapa aku buat? Jadi aku buat satu benda yang Nabi tak buat. Seolah-olah macam melanggar Nabi pula. Ni yang disebut sebagai bid'ah ni. Kan? Nabi tak buat, aku nak buat pula, kata Saidina Bakar. Tapi akhirnya Saidina Bakar nampak permasalahan makin lama makin timbul. Lagi-lagi pula tuan-tuan, asalnya Quran ini walaupun ada yang menulisnya, ada sahabat-sahabat yang tulis. Bila wahyu turun dia tulis, Nabi suruh dia tulis supaya takut ayat tu hilang. Jadi sahabat tulis. Ada asalnya tulisan Quran itu dia tak ada titik, tak ada baris. Titik tak ada, baris tak ada. Bayangkan huruf ba, ta dengan sa, sama semua. Ba, tak ada titik. Ta, tak ada titik. Sa, tak ada titik. Macam mana nak tahu beza? Tapi kalau orang Arab sendiri, dia retilah sebab tu bahasa dia. Kan? Kita rasa macam mana nak baca? Sebab memang kita bukan orang Arab. Kan? Tapi orang Arab yang tulen betul, dia tengok tulisan dia, dia faham lah. Sebab dia orang Arab. Kan? Macam contoh macam saya ni orang Jawa. Tapi orang ngomong Jawa. Saya tak kerti cakap Jawa. Sampai ke ayah saya je, tak turun bahasa tu. Jadi bila dengar ayah sembang dengan adik-beradik dia, semua orang. Kita kata apa benda dia cakap ni. Bagi dia senang, lancar sebab bahasa dia dah. Kita orang luar kata pening nak faham. Sebab kita orang luar. Kan? Sama juga dalam situasi tu orang tanya, macam mana dia baca tak ada titik tu? Dah tulisan dia, bahasa dia. Dia orang Arab, dia faham. Tapi bila Islam ni dah mula berkembang, kembang sampai Islam sampai kepada keluar daripada jazirah Arab, bukan Arab, sampai Rom, sampai Parsi. Akhirnya orang yang bukan Arab memeluk Islam. Contoh macam kita Melayu pun peluk Islam, apa semua dah Islam. Tapi ni orang ni ajam, bukan Arab. Macam mana dia nak baca? Dia tak kerti sebab bukan tulisan dia. Akhirnya bacalah kod dan kod pun bunyi pelik-pelik apa semua. Akhirnya Saidina Abu Bakar rasa ni tak boleh, ni bahaya. Takut nanti ayat Quran ni jadi tersilap faham. Maka barulah diusahakan, start daripada situ. Zaman Saidina Abu Bakar tak lama memerintah. Akhirnya dia wafat. Disambung oleh Saidina Umar. Antara ulama yang meletakkan titik namanya Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi asal tak ada titik, ulama buat titik. Untuk bezakan ba macam mana, ta macam mana, sa macam mana. Sod, dot, sin, shin. Nampak? Buat titik. Dah buat titik juga, orang baca tunggang langgang juga. Akhirnya datang satu lagi ulama, meletakkan baris pula. Letak baris atas, baris bawah, baris depan, panjang, pendek, apa semua.
Lengkaplah sampai nombor lah, tempat wakaf berhenti apa semua. Sampailah ke zaman kita hari ni. Macam mana Quran yang kita tengok tu, itulah akhirnya Quran yang telah dilengkapkan. Lengkapnya bila? Pada zaman Khalifah Saidina Uthman menjadi Khalifah. Sebab itulah Quran tu tertulis resam Uthmani. Kerana pada zaman Saidina Uthman jadi Khalifah, Quran tu dah berjaya dikumpulkan dan dituliskan dengan kaedah ada titik, ada barisnya supaya memudahkan orang baca. Itu pun tak bunyi lagi. Ada titik dah, ulama' buah titik. Ada baris dah, ulama' buah baris. Duduk diam gitu. Kata Piramli, sekali Arab dah. Gitu. tak boleh lagi. Lah kali orang buat pula ni, ada dia jual macam pen tu. Lalu pen tu bunyi. Lah kali pen yang baca Quran. Tuan pen tak baca. Nampak? Kena belajar boleh baca. Malu kita ke pen. Kan? Belajar. Sampai kan hari ni ada pula Quran berwarna. Dia letak warna. Kalau sini ada hukum qalqalah, warnanya biru. Kan? Sampai ada letak pula ayat tu panjang sangat, kita nafas tak cukup. Orang buat pula Quran wakaf ibtidak. Kat sini boleh berhenti, ambil balik ayat ni, sambung balik. Macam tu. Apa lagi? Semua tu kerja-kerja ulama' untuk memudahkan kita. Lepas tu kita nak bagi alasan apa pada Allah kita tak boleh baca Quran ni? Padahal semua dah Allah hantarkan ulama'-ulama'nya untuk tolong. Itu nak cerita ilmu tadi tu. Itulah jasa ulama'. Kalau tak adalah ulama'-ulama' buat ni semua agak-agak, hari ni kita baca tak Quran? Itu nak cerita peranan ulama'. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham. Contoh kita dengan Tok Guru adab tinggi. Nampak Tok Guru susun selipar Tok Guru. Nampak Tok Guru bawa kitab, ambil kitabnya tolong bawa kan. Dengar orang dia tak faham, apa ni sampai taksub macam tu, sampai selipar. Pandai dia lah nak pakai selipar dia, siap susun-susun. Bukan pasal nak membodek. Kami bukan macam cara membodek YB, tidak. Tapi apa yang dibuat oleh anak-anak murid pada gurunya, kerana memandang kemuliaan guru sehingga terungkap satu kalimah, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, aku tidak mengenal Tuhan aku. Ni kalau tak ada ulama yang susun ilmu tauhid ni, agak-agak kita kenal tak Allah. Kalau tak ada ulama macam Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanafi susun dalam bab fiqah, bicara tentang bab semayang, bab haid nifas, bab macam-macam, bab faraid, bab itu gini. Kalau tak ada semua ni, agak-agak macam mana kita nak hidup dalam agama ni, macam mana? Semayang kita tahu nak rukuk tu nak baca apa macam mana. Kalau tak ada ulama hadis yang kumpulkan hadis, maka memandang jasa ulama yang begitu tinggi, kita menghormati dia dan memuliakan dia. Tapi bukan sampai ke tahap memuliakan dia seperti Nabi, tidak. Nabi tetap mulia. Nabi tetap lebih atas. Cuma kita muliakan dia kerana dialah yang didik kita kenal Nabi dan kenal Allah melalui jalan dia. Itu sebab itu jadi timbul kasih, timbul rasa sayang, timbul hormat, timbul rasa nak khidmat dengan dia. Nak letakkan selipar dia kat depan, contoh macam tu. Bukan dia kerana tak sok. Bukan nak bodek, nak dapat apa bodek. Nak minta Tok Guru projek, nak bagi 2 juta. Tok Guru pun tak ada duit. Tapi yang dia buat ni untuk apa? Untuk khidmat balas jasa sebab Tok Guru dah ajar kita. Tapi kalau YB apa, kita susun kasutnya, boleh tak jadi projek? Kan? Gitu. Kan? Boleh. Tu dia supaya kita nampak. Ini hari ni, zaman hari ni orang menghina ulama, mencaci maki ulama, kutuk-kutuk ulama. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kita ada bahagian dalam menghina ulama. Orang lain tu buat lantak ke dia lah, kan? Kita tegur-tegur gitulah. Tapi dah tak nak dengar, biar ke dia lah. Baik, yang menghantarkan jadi iaitu yang pertama, tadi saya bagi contoh dalam masalah ilmu Quran. Jadi Quran tu sudah ada, tapi zaman tu dah ada dah ilmu tajwid. Nama tajwid tu belum ada. Tapi cara baca macam tajwid kita belajar ni dah ada tak? Ada dah. Nabi tegur sahabat, cara baca macam ni betul, macam ni salah. Cuma belum dinamakan sebagai satu bentuk ilmu. Maka daripada mentah-mentah itulah ulama keluarkan ayat-ayat Quran. Okey, ayat ini pasal tauhid ni, pasal keyakinan ni, keimanan. Asingkan ni bahagian ilmu tauhid, bab tauhid. Oh, ini ayat ni cerita pasal bab semayang ni, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka bila nak ambil uduk, basuh tangan. Oh, ini bab fiqh. Dalam kitab fiqh. Jumpa pula ayat-ayat tentang bab hati, bab akhlak. Oh, ini ayat berkisar tentang tasawuf. Dalam bahagian bab ilmu tasawuf.
maka terhasillah yang nama-namanya ilmu ni tadi. Yang kemudiannya, bukan di zaman Nabi, zaman kemudiannya baru terhasil. Tapi benda tu bukan bid'ah, cuma disusunkan semula, diperelokkan. Macam tadilah Quran saya cakap tadi. Asal Quran tak ada tulis, titik tak ada, baris tak ada. Nampak? Jadi ulama' pun titik dah, ulama' buat bid'ah. Kan? Betul dari segi bahasa ia bid'ah. Perbuatan yang dibuat tak berlaku di zaman Nabi. Tapi itulah namanya bid'ah hasanah. Benda yang walaupun tak dibuat zaman Nabi, tapi dia mendatangkan kebaikan untuk agama. Sebab kalau tak dibuat, bertambah mudarat agama. Maka jadilah bid'ah yang baik, maka dilaksanakan, dibuat. Kan? Jadi kalau Wahabi menolak bid'ah, maknanya dia menolak ya Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman khususnya lagi. Ya, Quran yang ada titik dan baris. Sahabat lagi dah buat benda bid'ah dah. Tapi bid'ah apa? Bid'ah hasanah, mendatangkan kebaikan untuk agama. Itu kita kena faham. Jangan mudah tertipu daya dengan mereka ni. Jadi ulama' ni lah yang susun. Maka terhasillah mereka yang, iaitu yang pertama, mereka yang mengaturkan titisan ilmu. Susun ilmu-ilmu itu. Iaitu ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya. Tak cukup dia susun ilmu tauhid, dia bawakan pula dalil. Apa dalil? Bukti. Supaya apa yang dia ajar dalam kitab-kitab ni bukan omong-omong kosong. Bukan cakap-cakap saja, ada buktinya. Contoh, bila disebut Allah itu wujud, apa bukti Allah itu wujud? Dibawakan datang buktinya, dalilnya. Siapa buat cari dalil tu? Lama cari. Nak suruh kita cari? No. Kan? Cari kitab tak jumpa dah nak cari dalil. Nampak? Tu. Jadi ulama' dah tolong banyak, tinggal lagi kita ikut. Ini lawan pula, dia hina pula. Allah Akbar. Dengan mendirikan dalilnya untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi. Kerana zaman ke zaman semakin jauh dengan Nabi, kesesatan dah makin mendekat. Yalah, Nabi ni cahaya. Nur ala nur, cahaya atas cahaya. Bila Nabi dah tak ada, cahayanya makin hilang. Yang tinggal lagi cahayanya itu dari kalangan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Yang mewarisi cahaya Nabi adalah ahli-ahli ulama. Menyinarkan cahaya. Cahaya ni maksudnya bukan muka dia bercahaya macam lampu tu tak. Tapi maksud cahaya menerangkan hati-hati manusia yang gelap. Kita kosong, gelap, jahil, tak kerti apa. Nah, ulama datang terangkan. Waktu orang tanya ulama, Ustaz, saya kalau sakit lutut ni boleh tak saya nak semayang duduk. Ulama bagi pencerahan macam mana kaedah nak semayang bila sakit gini. Itu menerangkan. Tapi koi lama cahaya ni makin hilang. Sebab apa makin hilang? Allah ambil dia. Allah ambil sehingga Allah tak letakkan gantinya. Kalau ada pun pengganti tidak setara sepertinya. Cahaya semakin lama semakin malam. Macam dalam surau kita ni, penuh dengan lampu. Cuba satu lampu padam, okey lagi. Dua padam, okey lagi. Dah 10 padam, depan saja pula. Depan dah mula gelap. Yang terang masih lagi di belakang. Lepas tu 20 pula mentol habis semua, cah. Tinggal makin lama makin malap, makin lama. Lah kali tinggal 3 biji lampu. Kat situ je terang, lain semua gelap. Dari 3 pula pecah lagi, tinggal 2. Lagi malap, last kali tinggal 1. Bila 1 ni padam, apa jadi? Semuanya gelap. Itulah berlaku nanti di akhir zaman. Ni masih lagi di sesama dalam zaman kita hidup kita ni masih lagi ada ulama keliling kita. Tapi sampai satu tahap Nabi kata, nak dekatnya kiamat, tidak ada lagi seorang alim pun di atas muka bumi. Yang tinggal semua juhalak berlaku. Semua orang jahil berlaku. Masa tu nak ikut siapa? Habis. Terumbang ambing. Kan? Cakap pun macam ni. Ni dah mula nampak dah kejahilan. Cakap ikut kepala otak sendiri. Ada pula pusat pelacuran tu bagus juga. Ni dah mula dah. Ni dah mula bibit-bibit ni. Lepas ni cakap-cakap ni dah jadi normal dan jadi biasa di kalangan masyarakat. Saya tak percaya lagi. Kalau panjang umur kita akan nampak benda. Satu persatu. Habis. Kejahilan. Sebab apa? Cahaya dah makin hilang. Makin hilang. Pondok-pondok pun mati tok guru, mati pondok. Tutup habis yang tu. Habis pondok, pengajian, sekolah agama apa semua. Habis. Tak ada dah. Habis. Tu. Mendirikan dalil untuk menolak perkataan mereka. Akhirnya mereka bercakap benda yang salah kepada Allah. Maka datang ulama mempertahankan dengan ilmunya. Dulu ada orang kata Tuhan ni tak wujud sebenarnya. Tuhan ni perasaan hati kita je. Maka ulama rad Allah itu wujud. Dalilnya begini.
Allah tu ada sungguh, walaupun kita tak nampak, tapi adanya begini. Ulama jawab. Sebab tu saya cakap, kalau ada lagi orang duk sibuk, anak-anak muda kita sibuk duk mengaji agama, insya-Allah masa depan tu Islam tu masih lagi boleh bertahan. Tapi kalau sampai tak ada generasi muda yang nak belajar agama, apakah nasib agama kita di masa depan? Ada tak siapa-siapa yang akan membelanya saat nanti Islam itu nak dipertikai, dihanyak? Kan? Tak ada. Sebab nak bela macam mana kalau jahil? Silap dia sendiri pun pergi sokong bagi menjanamkan Islam. Habis. Kan? Ialah daripada ulama-ulama yang masyhur. Ulama yang menyusulkan ilmu tauhid ni, yang masyhurnya, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini tok guru kita, guru besar kita dalam masalah ilmu tauhid. Dan beliau menyusunkan sifat-sifat Allah sebanyak 13 sifat. Dari 1 dan sampai 13 nanti kita mengaji. Beliaulah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari nama dia. Dan seorang lagi pula Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka hidup sezaman tapi berlainan tempat. Jadi sampailah dekat beliau Imam Abu Mansur Al-Maturidi apa yang disimpulkan dalam ilmu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Allah ada 13 sifat tu. Maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan dia tak pati, cuma dia nampak dia nak perelokkan lagi, maka dia tambah lagi 7 sifat. Dia tambah lagi 7 sifat. Bila 13 campur 7, makalah lengkap yang kita namakan sebagai sifat 20. Itu kekal sampai hari ni. Nenek moyang kita duduk mengaji ilmu ni. Sifat 20. Isyrina sifat. Dan pengajian sifat 20 bukan di Malaysia je. Di Mesir ke di mana ke, di Yaman ke, semua mengaji ni. Kan? Mengaji sifat 20. Mengaji tauhid, mengaji akidah. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam AS. Tapi orang yang paling pertama sekali mendapat atau memahami akan ilmu akidah yang betul, iaitulah tak lain tak bukan Nabi Adam AS. Sebab beliaulah Nabi yang pertama sekali, malah bukan sekat Nabi pertama, manusia pertama dicipta Allah. Dia lah dapat dulu. Kan? Jadi sudah terjawablah Ashabul Kahfi agama apa? Kalau Nabi Adam pun agama Islam, bawa akidah bertuhan yang satu, dan Nabi-Nabi lain, orang-orang yang lain yang zaman dulu-dulu, jangan kita faham Nabi Muhammad seorang je bawa Islam. Tak, semua Nabi lah bawa Islam. Semua Nabi lah bawa agama mentauhidkan Allah. Cuma yang membezakan setiap zaman itu syariat. Hakikat tak beza. Apa maksud syariat? Peraturan. Peraturan dia beza. Peraturan Zabur lain, peraturan Taurat lain, Injil lain, Quran lain. Kami duduk mengaji kitab tafsir dengan Tuku Siddiq Nok. Dan dalam tafsir sebut, ada di zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, peraturan dia kalau buat dosa, nak bertaubat, cara nak bertaubat zaman dulu punya cara, yang diperintahkan Allah, iaitu mesti berlawan pedang. Orang A ni buat dosa, orang B buat dosa. Sama-sama buat dosa ni, kena lawan pedang sampai mati. Baru dosanya diampun Allah. Orang pedang, mati. Barulah dosa dia tu diampun. Itu syariat zaman tu. Syariat zaman kita, Allah cuma kata kalau kamu buat dosa, taubat pada Allah. Tak ada sampai nak kena lawan pedang. Kalau Allah kekalkan syariat lawan pedang sampai hari ni, agak jadi macam mana? Koi lama, koi kurang surau ni. Last sekali kan ustaz pun tak datang. Mana ustaz? Tahu semalam ustaz lawan pedang, mati. Ustaz pun buat dosa kan lah. Ada kat dosa dia silap ke apa lah. Nak taubat lawan pedang, mati tu. Itu rahmat. Lepas tu kita kena syukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kan? Allah bagi syariat yang lemah lembut kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kan? Sebab tu kita ni buat amalan sikit, pahalanya banyak. Ni nak masuk Isra' Mi'raj kan? Kan kita tahu cerita yang masyhur. Kita diarahkan solat 50 waktu. Allah pada asalnya, Nabi Musa kata umat kamu tak larat, tak mampu buat. Minta kurang lah kali tinggal 5. Dan walaupun 5, Allah kata tetap aku bagi ganjaran dia macam 50 waktu. Itulah rahmat kasihnya Allah pada Nabi tertumpah sampai kepada kita umat Nabi. Kita buat 1 waktu sembahyang, tapi pahala dia bersamaan macam buat 10 waktu sembahyang. Dan kalau 50 waktu sembahyang. Tapi jangan faham lain pula. Lepas tu saya sembahyang maghrib je Ustaz. Sebab maghrib pun dah cover 10. Kata.
Sampai esok boleh cover ni kata. Tak boleh pakai tu. Yang tu bukan zakat 10, habis semua, licin. Apa pun tak. Tak boleh lah. Wajib 5-5 lah. Cuma nak cerita fadilat dia tu besar. Buat kerja sikit, bayar gajinya mahal. Umat Nabi Muhammad. Sebab rahmat Allah, sayang Allah kat kita. Kerana sayang Allah kat Nabi. Gitu. Dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari segi Nabi lah yang menerima akidah yang terakhir dari segi Nabi kita Nabi Muhammad lah. Kemudian sampailah pada kita semua dalam membawa akidah ini dalam kehidupan, dalam masyarakat, dalam keluarga kita khususnya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Kita sambung yang ke-8 pada kuliah yang akan datang jika diizinkan Allah. Boleh tak? Jadi kesimpulan kita dapat hari ini, yang pertamanya, bagaimana kedudukan ilmu tauhid ini, nisbah dia. Jadi jawapan dia ialah yang paling utama sekali. Apa maksud yang paling utama ni? Contohlah bertembung 2 kuliah dalam satu masa yang sama. Malam ni juga sini ada kuliah tauhid, di masjid mana-mana ke ada kuliah fiqh sebagai contoh. Tapi masalahnya akidah kita masih lagi belum mantap. Maka wajib kita hadir ilmu tauhid dulu. Sebab nisbah dia paling utama. Macam tu. Tapi kalau tak bertembung, hadirlah. Kan? Contoh ilmu fiqh tu pelajarannya esok. Esok ada fiqh. Tauhid belajar hari ni. Ada masalah tu. Cuma bila bertembung, maka mana kayu ukur yang lebih berat. Itu maksud nisbah. Kemudian yang ketujuhnya, nombor 7 yang kita belajar pada malam ni juga, iaitu siapa yang menyusun dan menyampaikan ilmu ni kat kita. Jadi intipati yang kita dapat, hargailah guru-guru kita. Selagi mana Allah pinjamkan mereka kepada kita. Jangan sampai nanti Allah dah ambil mereka, kita dah menyesal. Kan? Ambillah ilmu. Saya sedaya upayalah mengambil ilmu apa yang ada pada tuan guru kita, Tok Guru Siddiq Noh. Selagi mana Allah berikan nyawa kesihatan pada beliau. So nanti kalau beliau dah tak ada, kan, kita nak cedok ada siapa lagi. Kan? Ni hargai ulama-ulama yang masih lagi ada di keliling kita. Ramai dah pergi. Tuan Guru Haji Saleh Pondok Sik Kedah, tak ada apa, boleh ganti macam sebiji macam dia. Kan? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tak ada dah. Siapa boleh ganti sebiji macam Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, tak ada. Kita tinggal lagi berbaki beberapa tak ramai. Ulama-ulama yang betul-betul tegak atas agama ni. Ulama-ulama tua. Antaranya Syekh Nuruddin Al-Banjari, kan? Itu pun nak semakin berusia dah Syekh. Kan? Syekh Abu Zaki As-Sanggafuri, belah Johor, Melaka Johor, belah sana, belah selatan. Tak ramai dah. Syekh Zainul Asri belah Kedah. Kan? Tak ramai dah. Itu je yang tinggal-tinggal ulama-ulama, orang panggil sesepuh, ulama-ulama tua. Kan? Yang masih lagi kita boleh, orang cakap apa, mengambil ilmu daripada mereka itu. Jadi nanti kita akan sambung pula nombor 8, hukum. Apa hukum kita mengaji ilmu ni? Hukumnya apa? Hukum wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Macam mana? Kita akan tengok pada kuliah kita yang akan datang jika diizinkan Allah. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Saya mohon pada pihak Aliatan Kuala Surau, boleh tak kita bagi sikit 3 ke 4 minit untuk kalau ada jemaah nak beli barang, sebab saya dah jamak siap, saya musafir. Jadi lepas habis ni saya nak terus ada satu lagi kuliah saya di Bagan Serai. Jadi kalau ni kita bagi ruang masa sikit, mungkin ada yang nak ambil uduk juga ke apa. Jadi kita masa sikit, kalau ada nak beli barang boleh beli sekarang lah. Sebab nanti dah start semayang saya dah jalan. InsyaAllah. Okay. Takbir. Belum selesai. Jadi tak ada makan dia. Ni kali ya. Terima kasih kepada tuan Syarah. Tuan-tuan, kita bagi ruang beberapa minit. Alhamdulillah tak. Dia rasanya dah